Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anak-anak yang mengikuti pembelajaran cikgu hari ini. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan tahun 5. Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan tahun 5. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, Keluarga Berwawasan. Unit yang kedua, Kerjasama Eratkan Hubungan. Tajuk Ilham Kami. Standard pembelajaran hari ini adalah 5.1.1 dalam kurungan 2, iaitu memahami dan menggunakan kata nama khas mengikut konteks. Kriteria kejayaan, iaitu apa yang akan dicapai oleh anak-anak setelah pembelajaran ini nanti ialah: pertama, anak-anak akan dapat mengenal pasti 5 kata nama khas yang terdapat dalam ayat. Yang kedua, pada akhirnya nanti anak-anak juga dapat membina 5 ayat yang lengkap menggunakan kata nama khas. Mari kita mulakan pembelajaran kita dengan membaca dan memahami dialog. Terdapat pada muka surat 11, buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Okey, baiklah, kita lihat teks yang akan kita baca bersama-sama selepas ini. Ingat anak-anak, apabila kita membaca teks, apa sahaja yang dipaparkan di sana, kita perlu baca dan kita perlu fahami. Okey, baiklah, cikgu mula daripada bahagian atas. Tajuknya adalah Ilham Kami. Cikgu baca. Afifi dan Encik Nazri melayari blog kreatif dan inovasi. Mereka terbaca maklumat tentang ciptaan kerusi daripada tayar lama. Encik Nazri bercadang untuk mencantikkan taman rekreasi Taman Seri Damai dengan kerusi tersebut. Okey, daripada perenggan yang cikgu baca tadi, kita boleh fahami bahawa Afifi dan Encik Nazri telah menemui satu maklumat di blog kreatif dan inovasi berkaitan dengan ciptaan kerusi. Kerusi ini diperbuat daripada tayar lama. Apabila melihat keadaan tersebut, iklan tersebut yang berada di dalam blog kreatif dan inovasi, Encik Nazri telah bercadang untuk mencantikkan lagi taman rekreasi Taman Seri Damai menggunakan kerusi yang mereka akan buat itu nanti. Okey, baiklah. Sebelum kita baca yang seterusnya, kita lihat iklan terlebih dahulu. Iklan yang di sebelah ini adalah iklan yang dipaparkan dalam blog kreatif dan inovasi. Kita lihat iklannya adalah berkaitan dengan kerusi tayar. Ada gambar 2 buah kerusi di sini dan ada penyataan. Kami juga menyediakan khidmat latihan bagi individu atau kumpulan yang berminat. Maksudnya, selain daripada mereka memaparkan kerusi tayar itu, mereka juga menyediakan latihan, khidmat latihan kepada sesiapa yang berminat. Okey. Sesiapa yang berminat bolehlah menghubungi. Di bawah kita ada nama Muhammad Faris bin Ramli. Namanya, alamatnya Kampung Sentosa, Merlimau, Melaka. Disertakan sekali dengan nombor telefon 011-234-5678. Okey, itu adalah petikan yang kita boleh lihat daripada bahagian atas, dan di bawah kita lihat perbualan pula. Perbualan antara penduduk kampung di Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Baiklah, cikgu mula daripada bahagian atas perbualan. Pakcik Nazri, selesa sungguh kerusi ini. Lihat, si Tompok bermain di atasnya. Ya, Kaijun, kerusi ini cantik dan selesa.
Terima kasih Encik Faris kerana sudi mengajar kami membuat kerusi ini. Sama-sama. Kerusi ini hasil kerjasama semua penduduk Taman Seri Damai dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jika kita berganding bahu, kerja yang susah menjadi mudah. Okey, baiklah. Dalam perbualan ini kita dah nampak kerusi tayar yang telah dilihat oleh Encik Nazri dan Afifi dalam blok kreatif dan inovasi sudah pun dibina dan telah pun digunakan oleh mereka. Dan kerusi itu adalah kerusi yang menarik. Kerusi ini adalah hasil kerjasama semua penduduk Taman Seri Damai dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Maknanya mereka bekerjasama membuat kerusi ini dengan tunjuk ajar daripada Encik Faris. Okey, itu adalah pemahaman kita kepada petikan tadi. Baiklah anak-anak. Seterusnya kita pergi kepada fokus utama kita hari ini, iaitu tata bahasa. Tata bahasanya adalah kata nama khas. Apakah kata nama khas? Kata nama khas adalah kata yang merujuk manusia, haiwan, benda dan tempat secara khusus. Dan yang paling penting, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Ini yang anak-anak perlu perhatikan nanti dan perlu amalkan. Apabila kita menulis kata nama khas, perlu menggunakan huruf besar di hadapannya. Baiklah. Seterusnya, kita lihat pula kepada pembahagian kata nama khas yang akan kita pelajari pada hari ini. Okay, kata nama khas untuk benda. Kita ada Pro2 Alza, Asus, iPhone, Bata. Untuk manusia pula, kita ada Cikgu Zara, Aiman, Syuhada, Puan Zaleha. Tempat, kita ada Miri. Kita ada Hospital Miri. Kita ada Jalan Adong. Kita ada Taman Tunku. Kita ada Sekolah Kebangsaan Sen Kelamba. Okay, seterusnya, untuk haiwan. Haiwan pun ada kata nama khasnya juga. Kita ada Sang Kancil, Si Comel atau Comel, Si Belang, Sang Bedal dan Si Putih. Okey, lihat anak-anak bagaimana kata nama khas ini ditulis. Jangan lupa ya, kata nama khas di hadapannya perlu menggunakan huruf besar. Okey, baiklah, kita pergi kepada pembelajaran. Kita balik kepada petikan tadi. Daripada petikan yang dibaca tadi, sekarang kita pergi kepada aspek tata bahasa yang kita pelajari hari ini, iaitu kata nama khas. Okay, di sini anak-anak sudah dapat melihat cikgu sudah membulatkan semua kata nama khas yang terdapat di dalam petikan ini. Mana-mana yang berulang, cikgu tidak bulatkan lagi ya. Okay, kita mula daripada atas. Atas kita jumpa perkataan Afifi, Encik Nazri, Blok Kreatif dan Inovasi, Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Okay, dalam iklan kita jumpa Muhammad Faris bin Ramli, Kampung Sentosa Merlimau, Melaka. Baiklah. Untuk perbualan di bawah pula, kita jumpa perkataan Si Tompok, Kaijun, Taman Seri Damai, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ini adalah kata nama khas yang terdapat dalam petikan yang kita baca tadi. Lihat sekali lagi, cikgu nak tekankan bahawa kata nama khas itu perlu ditulis dengan huruf besar. Lihat dalam petikan ini, semuanya menggunakan huruf besar di bahagian hadapannya. Cuba kita ulang semula apakah kata nama khas yang kita jumpa di dalam petikan tadi. Mari kita sebut semula bersama-sama.
Okey. Afifi, Encik Nazri. Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Muhammad Faris bin Ramli, Kampung Sentosa, Merlimau, Melaka. Si Tompok, Blok Kreatif dan Inovasi, Kaijun, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Taman Seri Damai. Okey, baiklah. Kita pergi kepada fokus kita seterusnya, iaitu membina ayat menggunakan kata nama khas. Okey, baiklah. Cikgu bagi contoh ayat-ayat yang akan kita bina nanti. Ayat yang pertama. Saya menggunakan perkataan Afifi. Ada dua, blok kreatif dan inovasi. Baiklah, cikgu baca dahulu. Afifi selalu membantu ayahnya melayari blog kreatif dan inovasi untuk mencari maklumat. Ingat, apabila kita menulis ayat, mula dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda noktah di bahagian belakang atau pada penutup ayat tersebut. Kita lihat contoh ayat yang kedua. Taman rekreasi Taman Seri Damai menjadi tumpuan penduduk untuk melakukan senaman. Kata nama khas yang cikgu gunakan di sini adalah Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Baiklah, murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat mempelajari cara menulis ayat yang lengkap dan mencubanya sendiri nanti. Baiklah, seterusnya. Ini adalah cara murid-murid membuat latihan pada hari ini. Pilih salah satu daripada cara berikut untuk membuat latihan. Cara pertama, murid-murid boleh membina ayat menggunakan Google Form yang telah cikgu sediakan dengan menekan atau klik link yang telah cikgu sediakan di bawah. Dan sekiranya sudah telah membina ayat, tidak perlu menghantar gambar latihan lagi. Cara yang kedua ini bagi murid yang tidak dapat menggunakan Google Form. Murid-murid menggunakan cara yang kedua, iaitu masih sama lagi, membina ayat dengan menulisnya. Ini mesti ditulis di dalam buku A, iaitu buku pemahaman dan tata bahasa. Ambil gambar. Yang ini kena ambil gambar. Ambil gambar dan hantar di grup WhatsApp kita. Okey, ini adalah dua cara yang boleh kamu pilih untuk membuat kerja pada hari ini. Okey, anak-anak sudah faham macam mana hendak membuat latihan hari ini? Okey, cara pertama dan cara yang kedua. Baiklah. Kita pergi kepada nilai murni yang kita perolehi daripada pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita lihat daripada petikan yang dibaca tadi, kita dapati bahawa penduduk Taman Seri Damai bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara. Mereka bekerjasama supaya kerja yang mereka lakukan itu menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, sedia berkhidmat untuk masyarakat tempat tinggal. Maksudnya, yang ini sedia menghulurkan tenaga, sedia bekerjasama supaya khidmat yang diberikan itu akan menjadi kebaikan kepada masyarakat tempat tinggal kita. Ini adalah dua nilai murni yang kita perolehi daripada pembelajaran hari ini. Baiklah. Pembelajaran kita berakhir setakat hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada murid-murid. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Selamat belajar kepada murid-murid.